Dia bangun perlahan-lahan. Tapi saya terpandang Tanjung. Ya. Terima kasih Dato' Sri Speaker. Terima kasih atas peluang bagi saya membahas terhadap Rang Undang-Undang Hak Milik Strata Pindaan 2016. Pindaan kali ini yang membolehkan cukai peta dikenakan ke atas peta-peta mengikut unit share selepas sesebuah bangunan telah dipecah bagikan adalah sesuatu yang wajar. Ini merupakan satu masalah yang lama yang dihadapi dan bebannya sering ditanggung oleh MC atau JMB selama ini. Disebabkan cukai tanah dicaskan ke atas MC atau ke atas pemaju walaupun dengan adanya JMB ditubuhkan, pihak JMB atau MC perlu menanggung beban cukai yang tinggi, cukai tanah yang tinggi. Jika hanya 60% pemilih yang membayar cukai tanah, JMB atau MC masih perlu mengeluarkan wang 100% untuk membayar cukai tanah. Apabila sebahagian besar wang charge servis yang dikutip terpaksa digunakan untuk membayar cukai tanah, ini akan membiarkan charge servis yang tidak cukup digunakan untuk tujuan-tujuan penyelenggaraan dan pengurusan yang lain. Jikalau cukai peta boleh dikenakan secara berasingan ke atas setiap peta bagi menggantikan cukai tanah yang sedia ada, ini akan mengurangkan beban JMB atau MC bagi membayar cukai tanah untuk pemilih-pemilih peta yang tidak sudi bayar cukai tanah dan tindakan boleh diambil terhadap pemilih-pemilih peta tersebut. Dato' Sri Speaker, mengikut fasa 23C, kurungan 3, cukai peta kena dibayar bermula awal tahun kalender. Dan saya memohon supaya cukai peta yang baru ini dapat dilaksanakan mulai tahun 2017. Janganlah kita ulangi kesilapan yang lampau di mana pindaan Akta Hak Milik Strata yang diluluskan dalam Parlimen pada tahun 2012 hanya dapat dilaksanakan mulai 1 Jun 2015. Masalahnya, bil cukai peta hanya boleh dikeluarkan kepada pemilih-pemilih peta mengikut rekod hak milik, rekod pindah milik. Jika terdapat peta-peta yang belum dibuat pindah milik dan masih didaftarkan atas nama pemilik asal, adakah bil-bil cukai tersebut hanya dapat dikeluarkan kepada pemilik asal? Dan macam mana rekod ini dapat dikemaskini walaupun belum ada pindah milik? Adakah ini boleh dibantu oleh JMB atau MC supaya bil-bil cukai tersebut, peta tersebut dapat dikeluarkan kepada pihak yang betul? Jikalau cukai-cukai peta tersebut tidak dibayar bagi peta-peta yang belum dipindah milik dan pemilik asal telah digulungkan dan tidak dapat mengirakan bil-bil cukai kepada pemilih-pemilih peta atas sebab-sebab yang tertentu, adakah tindakan juga akan diambil ke atas pemilih-pemilih peta walaupun bil-bil tersebut tidak pernah diterima oleh mereka? Untuk membolehkan cukai-cukai peta dikenakan, pendaftar perlu membuat memorial pada dokumen hak milik daftar dan keluaran bagi lot tersebut. Adakah masa kita mencukupi dari sekarang sampai ke awal tahun depan? Adakah masa mencukupi bagi pendaftar membuat memorial bagi setiap pemajuan berserata supaya pindaan akta ini dapat dilaksanakan mulai tahun depan? Kerana ini melibatkan khususnya di negeri-negeri yang melibatkan pemajuan berserata yang banyak, yang berdensiti tinggi seperti Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, saya khawatir mungkin masa tidak mencukupi. Dato' Sri Speaker, mulai tarikh cukai peta dikutip, bermaksudnya dari tarikh yang sama, cukai bagi lot tersebut akan terhenti daripada berkuat kuasa. Bagaimana dengan tunggakan cukai tanah yang belum dapat dibayar sehingga cukai bagi lot tersebut berkuat kuasa? Ini akan terus menjadi tunggakan dan mungkin tidak akan dibayar oleh pemilih-pemilih peta. Dan ini akan terus menjadi satu beban dan liability bagi MC atau JMB. Adakah cukai tanah yang belum dibayar walaupun hanya terhutang kepada pihak JMB atau MC sebelum tarikh pelaksanaan cukai peta juga boleh dianggap sebagai sesuatu hutang yang terhutang kepada pihak berkuasa negeri, supaya tindakan-tindakan undang-undang boleh diambil terhadap pemilih peta yang terlibat? Dato' Speaker, Seksyen 8/2/D dan Seksyen 20/2/C telah memperuntukkan bahawa mana-mana bangunan yang telah disiapkan sebelum tarikh pelaksanaan
pindaan 2012, iaitu pada 1 Jun 2015. Pemilik-pemilik asal adalah diwajibkan untuk memohon hak milik strata dalam 3 bulan. Jadi, iaitu tidak lewat daripada 31 Ogos 2015. Walaupun berlanjutan masa boleh diberikan oleh pengarah UKOH, tempoh lanjutan hanya boleh diberikan sekali dan tidak boleh melebihi sebulan dan hanya diberikan atas permohonan sebelum tempoh tersebut tamat. Kini sudah hampir setahun pindaan Akta Hak Milik Strata 2012 telah dilaksanakan. Saya mendapati tiada banyak kes yang lama dapat diselesaikan. Banyak pemajuan berstrata sama ada pemaju telah digolongkan atau charge yang didaftarkan masih tersangkut dengan pihak bank pemberi pinjaman. Kita kurang nampaknya ada usaha-usaha pada pihak berlikuidasi mengambil sesuatu tindakan bagi menangani tindakan tersebut, masalah tersebut. Ini ibarat lepaskan batuk di tangga. Adakah pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar perlu menubuhkan sebuah pasukan petugas khas seperti apa yang akan diamalkan oleh KPKT bagi melaksanakan Akta Pengurusan Strata? Pasukan tersebut bukan saja ditubuhkan di peringkat persekutuan, tetapi juga ditubuhkan di setiap negeri bagi menangani kes-kes yang lama yang tidak dapat dilaksanakan dan lagi rumit, termasuk mengecualikan charge atau fee berkanun jikalau diperlukan. Jikalau pemaju sesuatu projek telah digolongkan, maka permohonan perlu dikemukakan oleh pemilik asal, iaitu pemilik tanah sendiri. Jikalau kedua-dua juga digolongkan atau bankrupt, maka pelikuidasi yang juga berperanan sebagai pemaju mengikut definisi pemaju di bawah Seksyen 3 Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelaksanaan Pindaan 2012 adalah wajib untuk mengemukakan permohonan tersebut. Jikalau tiada tindakan diambil oleh pemaju, maka pelikuidasi tersebut adalah bertanggungjawab. Jikalau tanah yang terlibat telah digadaikan kepada pemaju, digadaikan dengan pihak bank, maka dengan gadaian atau charge yang belum dapat dilepaskan, tiada sebarang permohonan dapat dibuat oleh pemaju atau pemilik asal. Termasuk juga tidak dapat dibuat oleh pelikuidasi. Dalam keadaan sedemikian, saya rasanya Akta Hak Milik Strata perlu dipindah lagi bagi membolehkan charge-charge yang sedia ada didaftarkan, yang telah didaftarkan dapat terus dipindahkan secara pentadbiran, tidak perlu melalui saluran mahkamah, tidak perlu melalui permohonan kepada mahkamah, supaya dapat dipindahkan ke atas petak-petak yang belum dilepaskan gadaiannya selepas hak milik strata ini dikeluarkan, supaya dia dapat membantu lebih banyak pembeli yang mereka bukannya nak hutang kepada bank, mereka tidak mendapat pinjaman daripada bank. Gadaian ini dibuat oleh pihak pemaju, tapi mereka telah dimangsakan kerana pemaju tidak membayar pinjaman yang diperolehi daripada pihak bank. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya berasa aneh dengan pindaan yang mencadangkan supaya Seksyen 19A dimansuhkan. Seksyen tersebut, sebelum ini seksyen tersebut telah dimasukkan melalui pindaan pada tahun 2007 melalui Seksyen 40A supaya pihak pemilik asal atau pembeli dapat menjalankan hak milik strata mereka dalam tempoh 12 bulan. Selepas melalui pindaan pada tahun 2012, maka tempoh untuk pindah milih telah disingkatkan kepada 3 bulan. Tapi mengapa tiba-tiba sekarang ni keseluruhan Seksyen 19A ini perlu dikeluarkan, dimansuhkan? Saya rasa ini tidak wajar dikeluarkan. Ini patut dikekalkan. Walaupun mengikut penjelasan oleh Menteri sendiri, ini hanya satu isu kontraktual di antara pemaju dengan pembeli. Tapi jikalau tiadanya peruntukan tersebut, maka dia akan menyebabkan pembeli-pembeli mengambil sikap sambil lewah dalam isu hak pindah milik tersebut.
Jikalau pindah milik tidak dapat dilakukan dalam masa yang singkat, maka macam pelaksanaan cukai petak ini juga akan terjejas. Kerana banyak pindah milik tidak dapat dilakukan, maka bil-bil cukai petak tersebut tidak dapat dihantar, dikeluarkan kepada pihak yang memiliki petak tersebut. Jadi masalah tersebut akan lebih rumit lagi, khususnya ke atas projek perumahan kos rendah dan kos sederhana rendah. Kerana selalunya dalam kes tersebut pindah milik bagi projek-projek kos rumah rendah, rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah adalah amat lambat. Datuk Seri Speaker, mengikut fasa 9-1-H-Roman 2, CCC atau CFO adalah tidak diperlukan jika sesebuah bangunan berserata diklasifikasikan sebagai bangunan khas, di mana bangunan khas merujuk kepada mana-mana bangunan yang telah diduduki sebelum Jun 1996 atau bangunan yang diduduki di antara Jun 1996 sehingga 11 April 2007. Saya ingin bertanyakan kenapa ada dua jenis definisi yang berlainan tempoh bagi bangunan khas. Apakah kriteria untuk menentukan sesuatu bangunan itu adalah bangunan khas? Saya tidak bercadang supaya setiap bangunan yang diduduki dalam tempoh ini boleh dijadikan bangunan khas. Tetapi perlulah adanya situasi khas yang perlu mendapat pertimbangan khas daripada pihak berkuasa negeri. Terdapat satu projek yang saya ingin bawa di sini adalah satu projek Taman Sri Penawar yang terletak di Jalan Taman Frisco di Pulau Pinang. Projek tersebut tidak pernah dikeluarkan sijil penghunian atau CCC atau CFO sehingga hari ini. Projek tersebut telah diduduki sejak tahun 1999. Adakah projek ini boleh memohon hamil strata di bawah keadaan ini kerana dianya telah diduduki sejak tahun 1999? Bagaimana caranya untuk mendapat keputusan daripada pihak berkuasa negeri bagi mengklasifikasikan projek tersebut, Taman Sri Penawar tersebut sebagai bangunan khas? Datuk Seri Speaker, saya ingin menyentuh satu lagi perkara adalah berkenaan dengan subsidiary MC. Seksyen 17A mengizinkan kewujudan Perbadanan Pengurusan Subsidiary. Akan tetapi sehingga hari ini belum ada sesuatu mekanisme yang telah diperincikan bagi menangani permohonan tersebut. Seperti macam mana plan khas disediakan, berapakah fee yang dikenakan, apakah panjang lagi, Muhammad? Dua isu. Okey, sambung besok. Baik, terima kasih. Dalam berhormat, Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 26 Mei 2016.